Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Naswa Izzati binti Samsu Baharin dari SMA Adiniah Al-Islamiyah. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Saya kemari bukan hendak mencari calon suami, tetapi untuk sama-sama kita memahami, mendalami dan menghayati sebuah karya penuh dengan motivasi, iaitu pelukis jalanan. Sebelum itu, izinkan saya menceritakan sedikit biodata penulis hebat ini. Menggunakan nama gelaran Temeh Abdullah sebagai nama pena dan merupakan seorang arkitek di United Kingdom. Menariknya, naskah ini, Pelukis Jalanan, merupakan siri pertama dalam siri Jalanan. Buku ini diterbitkan oleh Iman Publication pada Januari 2016 dan mempunyai 215 halaman muka surat serta mengandungi 11 bab. Buku ini juga telah memenangi beberapa anugerah, antaranya Johan Anugerah Pilihan Pembaca Popular BH 2017 kategori bukan fiksyen, MPPH Best of 2017 kategori Malay Non-Fiction dan Emas Anugerah Kulit Buku Cantik 2018. Di dalam Pelukis Jalanan, pembaca dibawa mengenali permulaan kisah kehidupan Temeh Abdullah sebagai pelajar A-Level. Temeh adalah pelajar cemerlang dan hasilnya setelah keputusan SPM diumumkan, Temeh ditawarkan program persediaan untuk keluar negara dengan tajaan sepenuhnya dari penaja. Temeh dikehendaki menduduki A-Level dan memperolehi keputusan 12 poin untuk melayakkannya terbang ke luar negara demi menyambung pembelajarannya ke peringkat ijazah. Ketika program A-Level, Temeh seakan-akan hilang fokus terhadap pembelajarannya. Namun, 2 bulan sebelum peperiksaan tersebut, Temeh tersedar tentang harapan keluarga yang diletakkan kepadanya. Maka dalam masa 2 bulan sebelum peperiksaan itulah Temeh berusaha kuat untuk menggantikan masa-masa yang terbuang selama ini. Akhirnya keputusan A-Level diumumkan. Temeh memperolehi 11 poin, itu kurang satu mata yang melayakkannya untuk terbang ke luar negara. Diri terasa sangat kecewa kerana merasakannya harapan keluarga punah sekelip mata. Walaupun Temeh sudah menerima tawaran di universiti di United Kingdom, ia tidak bermakna tanpa pembiayaan dari penaja. Temeh bergelut sama ada untuk menyambung pembelajarannya di Universiti Awam Tempatan atau berhenti belajar dan seterusnya meneruskan perniagaannya yang dimulakan sejak zaman persekolahan lagi. Jika ingin meneruskan pengajian di Universiti Awam Tempatan, Temeh hanya boleh menggunakan keputusan SPM-nya saja. Ini kerana A-Level tidak diterima untuk kemasukan ke peringkat ijazah. Ini bermakna Temeh kena bermula dari awal dan pengajian A-Level-nya selama 2 tahun hanya sia-sia. Selepas puas berfikir dan melihat sokongan yang diberikan oleh keluarga, Temeh bertekad untuk terbang ke UK, mendaftar universiti dan memulakan pengajiannya walau tanpa ada penaja. Ketika itu duit yang ada di tangannya hanya cukup untuk membeli tiket kapal terbang, membayar yuran pendaftaran universiti dan memulakan kehidupan di UK. Temeh terbang ke UK seorang diri ditemani oleh doa dan harapan dari keluarga. Di UK, Temeh bertemu semula dengan Ahmad, rakan baiknya. Di universiti, Temeh dan Ahmad sahaja pelajar Melayu yang mendaftar untuk jurusan arkitektur. Bermulalah kehidupan Temeh di sana sebagai pelajar tajaan sendiri. Pelbagai dugaan dan cabaran dihadapi Temeh ketika di sana. Masalah duit kerana tuan rumah sewanya, kesusahan Temeh untuk seimbangkan masa antara belajar dan bekerja demi menyara diri sendiri dan juga membayar yuran pengajian. Kerana rakan segelas yang mengkhianatinya ketika group assignment dan bermacam lagi. Ahmad tinggal di asrama kampus dan Temeh pula terpaksa menyewa sebuah bilik kecil di sebuah rumah. Disebabkan kerana tuan rumah yang sangat rigid, Temeh lebih banyak menghabiskan masa di bilik Ahmad. Di situlah Temeh mengulang kaji pelajaran, menyiapkan tugasan ataupun berehat melepaskan lelah. Temeh sangat berbakat dalam bidang lukisan. Hasil tangan sering mendapat perhatian pensyarah dan rakan-rakan sepengajiannya. Selain itu, Temeh juga menjadikan bakat melukisnya sebagai salah satu sumber pendapatan. Temeh akan bersia-sia di kaunter London dan tak kala ternampak pemandangan yang menarik, dia akan berhenti dan melukis. Lukisan itu akan dijual sama ada kepada pelancong ataupun orang tempatan. Itulah asal cerita bagaimana Temeh disebut-sebut sebagai pelukis jalanan. Dalam masa yang sama, Temeh juga membuat kerja-kerja melukis sama ada untuk syarikat atau orang perseorangan. Temeh juga pernah menjadi penyanyi baskers, menyertai kumpulan yang dianggotai oleh rakan sekelasnya. Semuanya demi menampung pengajian dan kehidupan dia di UK. Pelbagai kenangan Temeh akan
Sebagai kenang-kenangan, Temek akan mengambil gambar setiap lukisan yang dihasilkannya dan seterusnya upload di Instagram. Tanpa diduga, lukisannya mendapat perhatian ramai sama ada di Malaysia ataupun di UK. Follower IG-nya bertambah dan namanya sering menjadi sebutan. Namun, tiada siapa yang tahu siapa Temek Abdullah. Walaupun rakan sekelasnya menjadi salah seorang follower IG-nya, mereka tidak sedar yang individu yang dikaguminya kerana kehebatan karyanya itu sebenarnya ada di hadapan mata mereka yang digelar dengan nama Tomato. Pengajaran yang saya dapat daripada karya ini ialah kita janganlah mudah berputus asa untuk mencapai sesuatu impian. Di dalam karya ini, Temek menunjukkan bahawa bukan hanya ada satu jalan untuk berjaya. Janganlah berputus asa apabila kita tengok satu jalan dan mustahil untuk dilalui. If a plan A doesn't work, the alphabet has 25 more letters. Sekian daripada saya, Nurul Izzati binti Samsul Baharin.